عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علوما نافعة وفهما مستقيما وهداية للصواب، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Betul mana ha? Betul? Ha. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا. Situ dah. Jadi di antara pengajian kita masih di dalam kelebihan selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh tu tua kita orang Kelantan ya karya kita dia panggil al-jawa, dia panggil al-jawahirul mauhub wa munabbihatul qulub. Jadi kita dia karya sebagai nak mutarghib dan tarhib, dia panggil nak menggalak kepada orang baca supaya galak pada kuat ibadat, dan untuk nak tarhib, nak menakuti bagi mereka yang tidak suka dan tidak seronok pada membuat ibadat kepada Allah. Oleh itu di dalam kitab dia ni hadis dhaif pun banyak juga. Bahkan hadis dhaif tu banyaklah.
Setengah-setengah tu katalah kita ni ada juga hadis maudhu'. Setengah-setengah orang tak baca. Kama dia kata tu saya almarhum Mullah Abbas Sindalo, dia kata kita bukan orang setelah dia tak ulama hadis, dia pungut hadis, sungguh pun dikatakan maudhu', tetapi makna dia tu melengkapi di atas makna hadis pada juga. Oleh tu bagi orang yang orang panggil dia tak baca, banyaklah di antara setengah-setengah orang tu duduk sebut-sebut. Tapi ingat mula tok ni badai saya kita ni, dia kata kita baca kitab ni bukan nak buat berhujah dengan orang, hanya kita baca untuk nak mengambil sepenuh baik pada membuat amal dan nak menggalak, nak mensegarkan kita pada buat ibadat. Kama buat di antara mengikut dia buat janji dulu, iaitulah ada tajuk semua sampai ke akhir hingga sampai ke 40 tajuk. Tengok dah, orang panggil 40 tajuk semula kitab dia ni. Oleh tu kita sekarang sedangkan berada dalam tajuk yang keempat, iaitulah pada menyatakan kelebihan selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh tu amalan selawat ni tak seperti amalan lain. Amalan haji, amalan zakat, amalan puasa, amalan semaya tak seperti selawat. Jadi hak lain tahu perintah suruh orang je. Tengok kau pada bab semaya dia kata aqimus solah wa atuz zakah. Adapun bab selawat Tuhan sendiri sebut dalam Quran, Tuhan royak pula. Dia kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi Tuhan sendiri mengaku kata dia dan malaikat sentiasa selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok terroyak dulu situ. Sudah terroyak tersebut perintah lak belakang. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Saya kata, hei orang beriman, mung selawatlah ratik di atas Nabi tu. Aku lagi selawat, malaikat aku lagi selawat. Oleh tu kamu sudah beriman dah, selawatlah semungkin-mungkin banyak di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh tu dia sebut di antara pada cerita awal-awal, dia ambil di antaranya kata Syekh Al-Fasi pada syarah Dalailil Khairat. Jadi kitab Dalailil Khairat ni menyata bab hikmah, banyak kelebihan selawat, banyak dalam tu. Kami dia banyak nuskhah. Jadi Dalailil Khairat ni almarhum Mullah Abayah tak jung, dia tak nak ijazah mana amalan ni, kitab ni kepada orang ni, dia nuskhah yang banyak ni. Oleh tu hak dia ijazah kitab Dalailil Khairat pada salah satu anak murid dia, Baboya. Kaman Baboya dia ceritalah. Mullah Tok Jung wi ijazah dia hari Selasa. Dia dah amal-amal tahwi berkesannya banyak dalam kitab Dalailil Khairat. Mullah abadi dah. Rumah saya ada kitab ni. Kaman dia ada kitab Dalailil Khairat kata Syekh Al-Fasi. Dia royak kelebihan selawat dalam kitab dia ialah di antaranya sebut di situlah dia kata dulunya ialah 10 karamah. Nah jadi bila sehingga selesai di antaranya 10 karamah. Habis itu. Dan kata setengah ulama dalam kitab Hadaiqil Anwar. Ni salah satu hebat juga kitab ni. Jadi kitab Hadaiqil Anwar ni
banyak menyata bab hikmah bab di antara amalan Rusia. Maka dalam kitab tu dia duk pungut kelebihan dan faedah di antara bagi orang selawat ada semua 41 di antara kelebihan. Dia duk bila satu sehingga siapa di antaranya. Nah, kata dia nya ke-40 adalah bagi orang yang banyak selawat melihat akan rupanya yang mulia dan termenteri pada hatinya. Dia panggil jadi hati dia cerah. Dan ke-40 adalah orang banyak selawat menepati akan maqam syekh yang murabbi akan dia. Sudah selesai situ. Kamana sudah habis di antaranya sebut dia ada kitab Hadaiqil Anwar, maka tua kitab ni iaitulah orang dok panggil Syekh Ali ni. Bukan tok kenali hak ni. Syekh Ali Kelantan bukan tok kenali. Hak tua kitab selawat tok Ali dia dah. Dia kata ni Ali bin Abdul Rahman ni orang panggil bukan di antara mula saya dok katanya kitab ni hak tok kenali Kelantan. Orang ni lah panggil selawat tok Ali. Tua kitab ni dah. Nah, sudah selesai di situ, dia pun setuh satu hadis. Kata dia qala an-nabiy sallallahu alaihi man shalla alayya salat sallallahu alaihi asyra. Tengok sepitah lalu arti. Kata dia sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa selawat atasku sekali je. Tengok Nabi mengaku. Nabi sedia mengaku, Nabi kata siapa dia selawat di atasku sekali je. Jawabnya muslawat Allah Ta'ala atasnya 10 kali. Apa makna selawat tu hai? Yakni memberi rahmat Allah Ta'ala atasnya, atas barang siapa 10 rahmat. Ni kita dengar sepitah lalu tu tak ada wasa serah lah no. Oleh tu kita kena surah luar. Jadi di antara pada hadis Nabi sebagai khabar dan cerita je. Nabi kata siapa dia selawat atasku. Oleh tu Nabi sebut terselawat, maka sirah selawat tu banyak. Ada selawat Fatih, ada selawat Tibbiyah, ada selawat Al-Azmiyah, ada selawat Nariyah atau Tafjiriyah. Itu selawat. Banyak ada selawat di antara selawat Al-Ummi. Ada selawat Al-Ibrahimiyah, banyak selawat. Kamar dia pada hadis Nabi umum. Nabi sebut kata siapa dia selawat atasku sekali. Kamar dia bentuk selawat, kita nak pilih selawat mana-mana ikut suka rela lah. Kamar dia sekuat-kuat ringkasnya kita selawat Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, tak apa dah. Cukup dah lah. Sampai seboleh-boleh di antara kita malas sangat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Padarah. Nah, kamar dia hak ni duduk atas kita. Oleh tu setelah di antara sirah selawat tu banyak. Nah, hak salah satu saya nak cerita selawat hak setimur pada Habib Ibrahim. Dia kata selawat ni di antaranya yang ambil daripada mula ya bertali-bertali sampai sanak ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata selawat ni kalulah kita nak amal bi berapa kaifiyat. Kita selawat jangan putus dalam masa 40 hari. Nah, ambil lepas subuh pun tak apa. 3 kali, 11 kali serta dengan puasa je kata. Satu. Ataupun kita selawat buat biasa 11 kali selepas subuh.
Allah Ta'ala bagi rezeki kita di atas kita cita-cita. Oleh tu ya katanya sehingga-hingga selawat ning ni ya katanya di mujarab sudah dicoba Allah Ta'ala bagi sungguh. Nah, mana? Saya dah baca tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunawwiru biha qalbi wa taqdi li biha hajati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selawat ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunawwiru biha qalbi wa taqdi li biha hajati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dia kata kalau bagi orang terkepit bab di atas belanja, kita baca semuka-muka banyak, insya-Allah dia kata hak kita cita nak Tuhan cepat tunai. Kata dan hak sangat-sangat hak saya tak tinggalnya orang panggil selawat nariyah ataupun selawat tafjiriyah ataupun selawat nazilah ataupun selawat orang panggil kamilah, pak semua nama. Kamana selawat ning tu saya dah ceritalah mula tok Nebadai, mula tok Dala tak biasa boleh katanya di bibir lidah dia bahasa dengan selawat ni. Sehingga nama pak selawat. Dan begitu juga satu guru besar di Indonesia, dia mari di atas satu ketika buat sekali dengan jemaah tabligh. Oleh tu dia melawat saya lah, sudah ya zairah dia mari selawat saya. Dia kata pelajar dia di Indonesia ni, dia kata oh bukan sikit, puluh-puluh ribu dia kata. Setelah tu orang selalu tanya dia, apa sebab begitunya ajib, dia kata. Unde tak ada nampak, tak ada kuat balas mana. Jadi budak tu jadi di antara tak kena kawali. Dia kata dia menghidupkan di antaranya selawat nariyah ataupun selawat tafjiriyah. Jadi hak ning lah hak saya duk selalu di antara duk beri kepada kita semua surat amal lepas subuh 11 kali, jangan tinggal hak ni. Nah, selawat nariyah atau selawat nazilah ataupun selawat kamilah. Jadi nama dia pak. Setengah orang panggil selawat berlapik wali sembilan. Setengah. Kalau kita selawat ni boleh panggil selawat nariyah, mana selawat yang basa ke api. Jadi selawat basa ke api ni bukan kita selawat panas tubuh dah. Jadi sekiranya kalau orang buat sihir dia akan bakar. Lagi pula orang nak khianat kita ataupun orang niat tak molek dengan Rusia dia mengapa tersedia satu nariyah. Yang kedua nama dia juga orang panggil selawat tafjiriyah, mana selawat yang dibahasa kepada buku duka cita. Kita serabut ham nego, serabut ha tu, serabut ha ni, fikir tak tubik. Selawat lah hak ni semuka-muka banyak dia rombak habis. Satu lagi pula dinamo selawat kamilah. Kamilah jadi kita hidup kurang gapo, dia akan wis penuh. Kerana kamilah tu makna cukup wis penuh. Tengok tu. 3. Satu lagi pula selawat nazilah. Mana selawat kita selawat ni tersendiri mai cahaya kita. Nazilah mana turun. Sabit pak nama. Kamada selawat nariyah ataupun tafjiriyah atau selawat kamilah. Hak ni saya ijazah dengan guru yang mulia almarhum tok saya bapa tok Nebadai. Masa tu saya mengaji lebih ke umur 18. Masuk lek malam dia baca kitab Riyadhus Salihin bagi hak imam kita Nawawi, bercerita kelebihan bab selawat. Dia pun sebut nama saya. Saya ngaji duk bucu. Ya temai ibu, dia panggil bapa Nebadai masa mai ibu. Saya nama Usman, ya bapa tok Nebadai saya panggil nak murid je Rekah. Dia panggil saya tu mang ibu.
Saya duduk di kapuk ibu dipujuk. Dia panggil mai ibu, terima selawat ni kata dah. Selawat ni dia ambil terima daripada mulut tok dalam. Sebelum dia nak ijazah selawat tu, dia royak kisah dulu. Dia terharu berjerak banyak selawat ni kata. Lepas dia kata pula, salah satu dok tunjuk sangat-sangatnya orang panggil Tok Gahan. Orang panggil Tok Nabo. Gambar dia Tok Nabo ni dia katanya dia buka pondok orang yang susah dia kata. Setelah dia terima mudah Tok Dala dia ada buat amal tak berhenti-berhenti selawat ni. Banyak sungguh selawat ni dia kata. Jadi mula-mula dia tunjuk ke dia pun tak tahu juga. Dia ada satu buah bersika. Bersika panggil bersika lalai zaman dulu dah. Ada spek punya pah tu. Dia pun gatih sika. Dia di antara di nabo kok tu dia dua mazhab situ. Dua mazhab. Mazhab doye sepuh. Mazhab kita ni sepuh. Kemudiannya dia berhenti di antara di satu kedai, dia panggil kedai jual pagi tu. Dia panggil dia nak sarapan pagi. Malaysia panggil sarapan pagi, kita ni makan pagi. Ia pun letak sika di situ, masuk nak beli nasi khabu dan sebagainya lah. Jadi orang pemuda ni dia tengok sika tu comel. Dia pun selalu nak ambil sika tu curi pergi jual lah. Tapi dia buat rupa minta Tok Guru, Tok Guru punya sika sekali boh. Tok Guru tak ambil Dia pun gatih pergi ke depan, hundur ke belakang. Perit satu. Yang kedua pula saya tunjuk ke dia. Mama duk mengandung. Belibih bro. Tu mama nak jeling tengok. Nampak dak jeling belibih nak makan ke? Mama kata bo ni god. Kalau boleh nak makan lah, hano dak atas langit tu. Nak makan royak ah. Mama kata nak makan. Tak apa, dia tunjuk gitu ya. Kedebok jatuh. Hak ning bukan dia antara khabari, hak bohong-bohong dak, hak dengan mata tengok betul royak. Satu lagi pula hak orang mari saya juga. Masa tu dia masyhur benar orang kita minta hikmat dia. Pas dia orang baik. Ada salah satu syekh Allah Taala jadi tok nebeh. Gi rumah dia, gi nak ambil minta bo ke dia. Minta bo loteri. Sambil dia tu dia gi pula tu dia ambil beli kereta baru nak pergi mandi kereta. Lepas tu pan kereta yang molek benar. Dia nak pergi ambil tu nak tanya bab pan kereta tapi niat tak molek. Silap kok mana hundu tak nampak berik bah tie rumah Tok Guru. Patah tu gaya kapung yang pun nak dalam dah. Pegah dah. Dia ingat molek dah. Biasa kali rumah tu nak tubik tak leh dah. Tu nak ayat tu orang niat tak molek saya tunjuk halau dengan dia. Satu lagi pula anak murid dia. Dia buka pondok jatuh, pondok tina. Anak murid dia hak jatuh bila baba tubik semayang banyak, dia kalau orang budak tina halu, cocoh kok lubang latah. Kalau jai kok lubang, biasa dak cocoh cabut, halau gitu kak lekat tak tubik-tubik. Setelah Tok Guru siapa cabut. Ni tahwi kelebih dia. Dan satu lagi pula tahwi kelebih ke dia nya. Dia tengah-tengah dok gatis sika masuk dalam kebun nak ambil kayu gelas. Nak buat pondok. Jumpa di antara fok satu gulungi fok doye tu lah. Dok minum tuak asal. Dok sorok yoya lalu gi cuah tuak tak tubik. Kocok tak tubik. Dia panggil tak ayah maris tak. Dia kocok buka serah tubik. Setelah mula tok ne badai royak balas tu, ia pun terbanyak lagi mula tok dalo dia kata, duk gali lie lehat dia. Hak dia taruh learning tu. Dia gali sendiri. Lepas saya nak mari gali baca tu Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salam. Baca tu. Setengah orang muda-muda kita jawab lagu. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina. Tu baca gitu.
Mula tok dalam basuh semua. Dia duk royak, dia kata hang ni bapa nak ijazah. Dia pun ijazah, saya pun terima. Mula di situlah saya buat amal tak berhenti-berhenti. Buat amal semua. Lepas tu saya ada buat amal, timbul lahir perkara pelik-pelik dengan sebab selawat ni barangkali. Oleh tu teka saya pergi ke Yaman. Saya pergi ke Yaman. Di Yaman saya pergi sampai seminggu. Nah, duduk di Sana'a lebih kurang seminggu. Bawa pergi sampai dalam Mustafa seminggu. Di Yaman tanah harap yang makan teh tua. Tak baik kok. Tak tu baik. Allah habis kira dah. Ingat selawat ni. Saya baca dalam air sebelah kali. Siu. Minum. Tak ada siapa lama minit. Habis bila perut. Dia tening selawat ni. Namanya selawat nariyah. Atau selawat kamilah. Oleh tu seboleh-boleh hak mana dengar saya ni sama ada dalam duk sekali bab muhadarah atau ikut laisuk ni, ambillah selawat ni. Tak usah dia kata rana-rana lah, buat baca sudah. Sebelah kali lepas subuh. Sekuat-kuat. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bil 'uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala ali wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilat. Bacalah selawat ni, insya-Allah. Cuba baca, jangan berhenti baca hidup. Cuba terus hidup selawat. Besar tak besar selawat, itu salah satu berselawat. Yang kedua pula orang panggil selawat al-mundiyah. Maka selawat mundiyah ni sehingga dibuat wirid waktu berdoa. Ayat tu aman dah. Selawat mundiyah ni saya ulas semua nah. Selawat mundiyah ni besar lah tu je masuk. Nak naik pekak pada situ. Tu nak hajat pada situ mana? Sudah kita baca doa, okey. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u ma sudah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha jamil awal wal afat wa taqdi lana ya'mal hajat wa tutahhira min sayyi wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Tu. Dia nak naik pekak tinggi gapo selawat seboleh-boleh mungkin banyak dia panggil selawat al-mundiyah atau selawat al-munajjih. Dia panggil selawat al-munajjih atau selawat al-munjiyah. Bacalah selawat tu. Hak kita dak baca kapuh di dalam doa. Hak tu tak tinggal di mana-mana pun bila dia hantar berdoa, dia kapuh dengan selawat al-munjiyah atau al-munajjih. Sahabat dia baca salatan tunji atau tunajji. Tunji nabiha atau tunajji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunji tunajji boleh kata. Boleh baca gitu nah. Kita baca tu. Dia panggil selawat al-mundiyah. Dia panggil. Selawat tu. Atau al-munajjih. Dia panggil juga. Tu wa amma selawat ni besar. Oleh tu hak Nabi royak ni di antaranya selawat. Nabi kata orang selawat je. Sirah selawat masing-masing kita nak selawat. Satu lagi pula selawat al-ummi. Biasanya kalau mengikut tariqah Syah Ma'alawi, muqaddimah nak baca Yasin, yang menghidup selawat al-ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu selawat al-ummi tadi. Yang ketiga pula selawat al-ibrahimiyah. Hak kita selawat tahiyat akhir. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hak tu selawat ibrahimiyah. Kemudian setelah kita duk selawat nariyah, duk selawat habis tu, ni mari kritik oleh setengah-setengah mereka. Ia kata kita tak ikut sunnah Nabi.
Sunnah Nabi suruh selawat Ibrahimiyah. Kerana di atas sunnah Nabi royak bab selawat, sahabat tanya nak selawat baik mana? Nabi hajamu selawat lah Ibrahimiyah. Tu baru kut sunnah Nabi dia kata. Hak lain bid'ah, tengoknya kata. Masya Allah semua. Jadi ya faham katanya hak Nabi katanya man sallat, siapa dia selawat kena tak selawat Ibrahimiyah tu jelah. Begitu juga hak Tuhan suruh ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Makna tahu perintah Nabi suruh selawat kena selawat Ibrahimiyah tu lah. Hak lain tak boleh. Ni tu duk royak selawat nariyah, selawat al-munjiyah, selawat kamilah, ambil de mana lagi. Mari. Mari dah lah. Kemudian selalu duk risik perisa hadis hak sahabat Nabi gi tanya di antara selawat Ibrahimiyah Nabi hajar tu, tak ada di antara ulama kita hak selalu saya tahulah. Gi duk royak hadis ning lah sebagai mutaksiskan hak ayat kata ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Tuhan suruh selawat Nabi, suruh selawat Ibrahimiyah tu kita kosong hak tu tak ada. Sekiranya kalau di antara kita kosong hak tu dalam kitab Barzani selawat ala bulan Mu'luk tu tak boleh mana sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh. Sekiranya kata kosong hak tu. Tapi duk tengok tak ada ulama yang mengatakan hak Nabi hajar selawat Ibrahimiyah kepada sahabat hak tanya dia tu kata selawat ning lah hak lain tak boleh. Nabi tak ada kata pun. Dengan sebab Nabi tak kata tulah sirah selawat masing-masing. Tu dia nah. Tengok selawat tak wali dalam kitab Lum'atul Arad. Cuba tengok. Selawat hak keramat dah. Cuba tengok. Banyak selawat sabit tu sebagai saya nak bergalak kita semua nak selawat mana boleh selawat belaka. Akan tetapi kita pergi tengok melalui meniti atas bibir mulut hak orang selawat hak berkesan tu hak mana. Ikut tu. Nampak dah? Tu tengok tu. Oleh tu pada hadis Nabi kata barang siapa selawat atas aku sekali je muslawat Allah Ta'ala atasnya 10 kali. Apa makna selawat? Yakni memberi rahmat Allah Ta'ala atasnya, atas barang siapa tadi 10 rahmat. Di sini kita tak faham ni. Tak faham bila sebut tahwil rahmat kita tak faham. Di antara rahmat Tuhan ni tak ada dah. Rahmat rahimah manusia belah. Makna kita selawat ke Nabi sekali Tuhan si doa selamat siabelah kita 10. Mana tak ada rezeki jauh kita, orang berdeki kita dia tolong. Dan Tuhan campur sifat siabelah tak ada apa. Hak takut Tuhan marah. Gitu hak takut Tuhan marah. Dengan sebab itulah kita nak baca bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Ar-Rahman ambil pada rahmah. Rahmah dengan maknanya Al-Mun'imi bijalailin ni'man bijalailin ni'ami. Tuhan beri nikmat sebanyak-banyak. Ar-Rahim dengan mana Al-Mun'imi bidaqailin ni'am. Tahu nikmat yang selalu hak khusus hak Rusia bagi dia. Tu. Oleh tu dah nak suruh kita reti. Kita pergi selawat soyah ke Nabi. Tuhan beri rahmat kita di antaranya 10. Ni makna Tuhan wi rahmat kita. Pas kali kita baca 10 tak beratus. Kalau baca 1000 hari-hari dia tahwil rahmat tak ada apa dah sabit Tuhan siabelah. Sabit buku bab rahmat siabelah kat orang ni aja sifat siabelah ni. Ya banyak orang tak ada sifat siabelah. Bila kita tak ada sifat siabelah, tengok ibu tak ada sifat siabelah ke anak. Tapi tak kasih ke anak. Hak demo tengok di antara sifat siabelah ke anak lutung. Cuba tengok lutung ke. Orang berde ibu mapo.
Dia pun selalu di antaranya, nah, kucu anak dulu. Mentara tua tu nak mati, kucu anak peluk anak dulu. Pasal sifat sia belah dia tu di antara sangat terhadap bagi anak. Sabit tu nak ayat tak kita ni, orang panggil sifat sia belah kita tak ada belah mana. Banyak. Sabit itulah datang pada hadis, man la yarham la yurham. Siapa tak ada sifat sia belah ke orang, dia tak dapat sifat belah ke dia. Bila ada sifat sia belah, orang kasih. Tengok. Kita buat hati tengok kan? Kita tak sia kedai beh. Kita nak orang malu lagi pula sia belah kita. Gadak berjual ke? Ramai pi batas. Tengok bahasa nyanyo dia ni bahasa nak beli hak dia lalu. Dia ada sifat sia belah, bukan setakat manusia binatang tak boleh nak kiki. Tengok gajah. Gajah bila turun benyok, sifat rahmat tak ada. Ya sudah dia murid ceritalah, gajah sudah ya tikai gemala dia. Ya habis tu kat khabar teyok dia rahmat tu baik. Sabit itulah datang pada hadis, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kita bisa hormatlah atas muka bumi, tahu hormat kita. Tapi banyak kita tak ada sifat hormat. Dia ada sifat, bahasa dia katanya hakiat. So sia panggil, cuba kita buat hakiat sia belah kat orang. Percayalah. Hak ada jadilah ni ustaz hak mari ni, ustaz Malaysia. Ustaz edit dia. Malaysia mari di Mu'uz malam. Dia kata dia ni boleh sifat sia belah ni ibu dia hajar dia. Dia mai berkecek, tak ada kecek bak lain, nasihat budak di kolah Jirung beribu-ribu teriak. Di Mu'uz malam pun teriak. Dia royak sifat mek dia dengan dia. Mula-mula sekali dia pergi berkecek di antara satu tempat. Ada satu tok guru, satu ustaz yang katanya tumbuk dia. Dia kata kecek gapo balah ni. Dia tak ada kuasa nak murih. Dia ingat atas anu. Orang hati dia ni kifarat kesalahan dia dan kesalahan apa orang tua dia. Mudah-mudahan dia sabar rawat dia ni sebagai di antara kifarat kesalahan ibu dia. Kamada sehengo-hengo dia nak oyak, dia ada dakwah, dia pergi 100. Satu ketika dia pergi di satu tempat orang pondek saja. Janguk Allah orang pondek tu. Dia pergi masuk dalam bar pak orang pondek ratus-ratus ribu-ribu tu, dia panggil orang pondek masuk. Peluk orang pondek. Teriak. Duk pakai subel hak duk di antara rambut panjang, hak uak di atas abang susu. Dia kena nasihat. Ya sahat kata ya faham hidup kita ni masing-masing nak pilih tak boleh. Orang ni minat balah ni, orang ni minat balah ni, dia kata. Betul masalah keinginan hawa nafsu tak boleh kita nak tolak. Sabit itulah masalah la haula wala quwata baca dia banyak ni. Sehingga Nabi kita hajar nah. Dia kata kalau kita tengok suatu perkara ingin nak tapi tak ada kuasa nak ambil. Kita nak juga Nabi sebaca. Kita tengok Nabi sebaca la quwata illa billah. La quwata illa billah. Nabi sebaca 3 kali. Sabit tu saya setelah saya tengok suatu rasa kena. Ada saya tengok kebun ke, saya lalu tengok kebun kena kebun ni tapi tu saya jual. Saya baca ngikut Nabi ayat tu. Dek tak lama tu kata babo anak tak sewa dah weh. Tengok. Hak saya dek dek berjasa dak atas saya sendiri. Sabit itulah kita semua tahu cara. Tengok gapo-gapo kita tak kuasa nak. Kita baca la quwata illa billah. La quwata illa billah. Setengah riwayat subuh masya-Allah la quwata illa billah. Dah satu riwayat baca la haula ada. Sabit tu makna la haula wala quwata illa billahil azim. Mana la haula tidak ada jenis lah pada nak tolak. Nah, patutnya Allah
pada nak dia panggil la haula pada ibadat, tak ada helah dan wala quwata gini. Tak ada jenis helah pada di antara kita nak tolak keinginan nafsu. Wala quwata, tak ada kekuatan pada pihak kita di atas nak buat ibadat. Kacau situ. Sabit tu ulama kedai dia sabit nak tengok ulama tafsir. Nampak? Tu dia. Lalu tu lah ayat kita semua ni kita selawat sekali tahwir rahmat kita. Tuhan beri lah, bukan orang beri, Tuhan beri. Saya kalau orang lain beri berjuta saksi lagi, ni Tuhan beri, bukan dia harga. Ni nak ayat kata kelebihan selawat. Oleh itulah selawatlah Nabi semua mungkin banyak. Sehingga selawat ke Nabi ni menjadi di antara mahkawin menikah Nabi Adam dengan Tok Hawa. Ya di antara nama Nabi ke sebelum Tuhan waktu ada dah di pintu surga. Pintu surga tiap-tiap pintu mana tu ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sehingga la ilaha illallah tu menjadi beliau azimat nah. Sebut dalam kitab Tajul Muluk, kalau orang masuk gok orang masuk gok kena nak bunuh sekalipun, dia kata kita pisah tulislah wirengai sekadar di antara buah jari, tulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lepas tu kita kerak tengah, kita pergi wi Muhammad Rasulullah, wi ke dia pergi la ilaha illallah tak rumah. Walaupun nak bunuh akan tubik dia. Cuba terawih. Saya duk wi banyak dah orang duk masuk kena penjara kat saya wi hak tu. Tapi dia mau buat lagu mana? Dia mau jahit dia cakap ni dia. Dalam itu baju ni halawi. Ni tak besar tak besar. Sehingga sudah Nabi ada tengok Nabi ada berasa cemburu. Lalu tu dia tanya Rasulullah, dia tanya Allah Taala, siapa nama ni? Tuhan jawab, ninglah orang ada awal-awal di antara dan baki pada akhir zaman. Sabit tu Nabi kita kedai. Sehingga pula kedai Nabi tu setelah tehwak tak ada dengan tak hawa, maka tak ada nak peluk tak hawa. Dia kata tak boleh, tak halal lah, kena menikah dulu. Mana bab syariat menikah ni bukan ada baru-baru, ada semasa Nabi ada lagi dah. Siapa dia wali menikahnya? Allah Ta'ala. Siapa dia antara saksinya? Para malaikat. Tuan pun akak menikah sudah. Dia kata, hei tu ada, ya mu nak menikah, mah kahwin kena ada. Sabit itulah Nabi sebut tu. Nabi kata kerana iltamis, membuat di antara tutuplah di antara mah kahwin. Walau bi khatami hadid, dengan titik besi tak apa dah. Kena buat mah kahwin, tak ada mah kahwin tak boleh. Gambar dia tu ada setelah tak ada duit belanja di antaranya Tok Hawa, dia tanya dah tu, apa nak ambil di mana belanja? Dia kata muslawat di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jadi di antaranya mah kahwin menikah ada dengan Tok Hawa, selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabit saya nak pesan kita semua ni serabut gapo selawat ke Nabi seboleh-boleh. Dan begitu juga orang lekat hotel. Nah, orang yang lekat hotel dengan siapa kan nak berguk demo dah. Kelebihan selawat. Dia ni lekat hotel, tuan mari minta, dia kata insya-Allah, dia insya-Allah akhir sekali tuan habis tak nak sabar. Ambil dia pergi di mahkamah. Ambil pergi mahkamah, buat berjanji dah surat. Dia kata bila hutang aku nak bayar? Lama dah ni. Dia kata insya-Allah dalam masa 3 hari. Nah, setelah tu sudah di antaranya buat janji posiat, sehingga panggil target nama posiat tu klik. Dia pun ambil daripada mahkamah klik, selawat tak berhenti-berhenti sampai ke rumah. Habis jalan nak ukar tak ada dah. Klik sampai ke rumah. Bini tanya pun tak kecek. Setelah ada esok di antara nak mahkamah nak panggil, dia royak. Dia kat anak dia, bini katanya, abah ni dia kata esok kerak sing dah lah. Abah ni kalau tak ada boleh bayar hutang guk dah lah. Lalu tu lah isteri dia dengan anak dia kata, abah malam ni kita jangan tidur.
Kita pakat selawat seboleh-boleh. Dia pun selawat dengan bini dia, anak dia untuk pelepas hutang. Selawat. Tuhan we mimpi kepada tuan hutang. We mimpi kepada tuan hutang, iaitu kamu tak akan boleh selamat dunia akhirat. Bahkan kamu tak akan masuk syurga, kamu akan berlepas hutang kamu. Ia pun bangun kejut, ledong. Ini dengan cerita nah. Dan satu lagi pula sedekah besar. Tok sedekah ni di antara tidur berapa lama-lama tak sama mimpi. Mimpi tak kamu zakatmu sekali ni mu kena buat giwi kepada nama pulan di kampung tu. Boleh ruik lagi pelepas hutang lagi. Ni nak ayat. Dia pun esok teriak. Tubik mata nilai tu tangga nak pergi mahkamah dah. Nak pergi siapa di mahkamah, mari dia tetap sedagang dengan kereta comel berhenti depan rumah dia. Hak ni hikayat ni. Berhenti depan rumah dia sehingga dia teriak tak ada masuk gol mana. Dia tak boleh dia nak ambil ambo gol kan. Datuk tu sampai kata ana, demo nama apa? Yo yak nama Pulan bin Pulan. Dia katanya, saya nak duit zakat. Duit zakat bukan dia sikit, begitu dia atas banyak duit ke dia. Dia pun bibik duit zakat suka nak bayar hutang dah ni. Bibik siapa? Gi siapa tengah jalan jumpa si tuan hutang pula. Si tuan hutang mari jumpa dia. Dia apa kata gini lah weh. Alhamdulillah dia kata boleh dah. Dia kata duit bayar hutang mujur dah. Tuan hutang kata dak tak sembik dah. Pakai pelepas peri ke demo. Ni kelebihan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita mari serabut bak hutang, serabut hak anak, serabut hak bini, serabut akhir JS, serabut hak pekat ni, tak selawat kau tak tangan tadahi kau dak teriak. Setengah orang tu pergi duduk di atas kecek dengan kedai kopi, kau jadi tambah. Selawat we kuat. Saya hidup istighfar dengan selawat. Ni saya cerita saya. Saya penuh dah lah. Tak apa, satu saya ni penuh dah. Pergi sanggup dengan orang katanya lusa mari ambil duit 490. Siap tanya mama duit dah tak? Ya kata nak kaya ada. Kita tengok ada 300,000. Siaplah mama. Apa satu ni belum ambil mana mama? Saya pun tak ingat. Dia tanakan sesuatu ada. Saya buka tengok lah duit tak sebab tubik tanakan tu ada. Boleh buat tubik bayar. Okey, kita selawat dengan kita istighfar tadi. Sabit saya nak minta kepada kapal kita semua ni serabut hagapo selawat semuka-muka banyak. Istighfar semuka-muka banyak. Kita bukan jalan tebur, bukan jalan lain. Nah, serabut hak penyakit bomo royak kata di atas penyakit kita begitu lalu. Selawat we kuat. Pasal kita selawat tan Nabi sekali, tahwil rahmat kita 10. Pas kita selawat 100, tak beribu. Ini dia atas kelebihan tu nak kita semua ni hidup buat selawat. Tenah. Kami sirah selawat masing-masing kita nak. Emo selawat al-ummi, emo selawat nariyah, emo selawat fatih, emo selawat al-azmiyah. Adapun selawat al-azmiyah hak tahu jaksa dia bergerak. Dia ni berjaksa dia sendiri ni dia banyak buka homestay di Kelantan. Banyak hak dia lah ni. Dia sendiri dia ni dia biasa mari rumah saya. Setelah dia hantar dia tu menego bin gerak 15 juta. Tak serah wayak dengan ahli keluarga bin tak serah. Gi jumpa satu tok guru dia terima tarekat Muhammadiyah. Maka tarekat Muhammadiyah dia hidup selawat al-azmiyah. Maka selawat al-azmiyah ni dia mau cerita di antara melalui di antara Habib al-Muhajir. Kamar dia orang ni tulis di bawah beg dia pergi ke Yaman. Pergi ke Yaman tengok di beg dia semua para ahli wali. Ni kan sebut ni dia mau kata bahau ni. Cerah. Kita tanya gapo tengok tulis selawat dia tadi. Maka selawat al-azmiyah dia ni duk selawat. Dia ke daerah Yami.
Kan dia tahu kata di atas selawat ni di atas Habib Muhajjid bawa sampai ke Yamin tu. Dia sampai ke Yamin, tidur di antaranya di Yamin tu. Mimpi kata kelik ni aku nak mata padamu. Dia tak sih, tak kaca tak sih lah. Dia dak kaca-kaca orang mai dapat mimpi orang wibuh lagi ribu dia. Banyak. Apa alamat dia fikir. Boleh jadi dia hantar suruh menega pula. Dia pun mula start menega pula, tak ada siapa-apa tahu, lipat ganda klik semula pula lebih daripada 4 juta lagi. Landuk buka homestay di Kelantan. Nanti Jenafi kita pergi, saya nak panggil dia, pas Jenafi kenal dengan dia. Jaksa dia selawat Al-Azmiyah. Biasa dengar tak Jenafi? Biasa dengar tak masa Al-Azmiyah? Selawat Al-Azmiyah biasa tak? Tak biasa? Gimana? Hak ni sabit tu ni. Ni sabit tu banyak lagi. Tu boleh jemaah sunnah Al-Azmiyah. Orang biasa di antaranya wa amatarika Muhammadiyah ada. Sabit kelebihan selawat ni habis. Gitulah nak ayat katanya. Oleh itu maka berkata setengah sahabat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah yang dimakian itu selawat tadi tu? Kita selawat kena hati-hati ke tak? Kena sila di antara minta tak angkau ke tak? Jawabnya, mana hadis kita sila ke tak? Mana setiap kali kita selawat tu kita kena ingat makna dia ke tak? Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mesti dia. Sabit saja boleh duk bawa kereta apa haji Nabi, duk bawa kereta je masuk selawat lebih kuat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala qadar. Selawat we hidup. Tu dia selawat we kuat. Tetapi iaitu apa iaitu? Makna tak memberi rahmat Allah Ta'ala atasnya 10 tu bagi tiap-tiap orang yang selawat atas lalai hati tahu juga. Dan lagi diberi akan dia akan orang yang lalai tadi oleh Allah Ta'ala akan seumpamu bukit macam tu. Bukit Allah kita lalu bukit kan barakah bukit tu. Mana tu hawi kita pahala sepengah bukit, mana kata banyak lah. Dan malaikat minta ampun baginya bagi di antara orang selawat. Dan ada pun apabila berkata ia seorang serta dengan hati-hati, ia selawat niat besar ke Nabi, niat hormat ke Nabi. Pada waktu selawat itu maka tidak diketahui akan qada di makian malaikat Allah Ta'ala juga. Apa nak ayat? Sabit pekat selawat tak sama je Nafi. Orang ni selawat tak tahu makna kita selawat biasa ya. Boleh dah tadi. Apa telah guna selawat kerana sayuk hati. Selawat sayuk hati. Selawat ingat besar ke Nabi supaya kita sebut kepada orang yang kita kenal. Ya masalah kita tak kenal. Kalau orang tu kenal molek, misal sepuh Haji Nafi dia kenal babo. Masa pun kenal, ayah tu kenal sungguh babo. Beijing pun kenal sungguh. Boleh tak kenal daging darah dengan babo. Tiba-tiba dah kopi kecek tak molek babo. Haji Nafi salah dah. Mudah kata babo ke mu saya tengok lagi. Mudah kata lagu tu mu saya tu kuat lagi. Sabit tu nak ayat Ahli Sunnah wal Jamaah Haji Mansur, Haji Nafi. Apa kalau ayat mutasyabih ya tahu ya kena tu. Giduk kata tu atas. Atas bukan sifat tu. Giduk kata tu ada tangan. Pasal kena orang dunia kena tu. Orang ni tak kena duduk semabur tu dengan makhluk sabit tu ada tangan, ada kaki, turun naik tu dia tu je masuk. Payah kata pula hak dia murid takwil kata
atas dengan mana getah tu orang tu tak kenal Tuhan dah pula kena Quran. Bukan kena Quran nak hormat Quran begitu tak we tu. Nampak je mangsu. Supaya di antara supaya royak. Kata je mangsu ni supaya temama je mangsu saya kenal. Saya kenal dia maya ni. Maya betul sungguh. Kalau kata saya boleh pakai bahan tak boleh jadi. Tak percaya saja, tak percaya. Sabit semasa di antaranya Aisyah. Tekah masa dia tuduh Aisyah zina kata dengan sahabat Nabi lak belakang. Nabi ada satu sahabat dia. Nabi latih sahabat ni tiap gi rumungan mana ialah lak belakang hujung suk pada orang. Orang tidur habis dia jalan tengok aku ada gapo. Kamar dia satu ketika Aisyah naik satu ekor unta. Dia ada lak belakang suk. Kamar dia Aisyah tu jalan-jalan lagi minta berhenti. Minta berhenti turun qadha hajat. Turun qadha hajat. Pas tiba-tiba Aisyah naik sampai sekerak, orang tu suka tu Aisyah duk lagi segeduk dah. Mana? Pergi. Aisyah turun semua cari gelar dia. Dia tinggal lagi. Sahabat halak belakang Nabi latih dia tu tengok. Nampak pun Aisyah. Dia pun malu, pekuk mata. Naik lak belakang. Naik tu bos apa di antara tempat satu tempat. Tengok Aisyah tak ada dalam utar tu, dalam segeduk utar tu. Duduk dengan sahabat tu, tuduh demo tengok. Tuduh kata Aisyah gitu-gitu, tengok tu ayat. Ni teh kata puak satu dia panggil hak ayat al-ifik tu. Mana puak-puak ni duk tuduh jahat pada Aisyah. Hingga siapa ke haja Nabi dia kenal dah Aisyah tak ada sengerti dah. Pasal Aisyah teh menikah Nabi dah serga lagi dah. Setelah Siti Khadijah mati, sehingga Nabi tak sebini. Tak kata, maka Jibril turun. Jibril kata Rasulullah sebini kah? Oh ya tak sih. Ambo ni tak ada arah ni. Ambo nak bawa wakil Tuhan sehui ke ambo. Wi tu satu-satu daun dari serga. Wi ke Nabi. Nabi tengok ada dengan gambar, ada dengan rupa dalam kayu tu. Janguklah. Nah. Betul. Lepas tu Nabi bawa gambar tu, panggil satu perempuan Al-Khattabah. Orang Tino ni orang panggil kecap tu dalam Mekah tu dia lah. Kalau misalnya nak menikah kahwin, dia panggil se. Tu 7 kira lah. Panggil mari Nabi tanya, Al-Khattabah, mari style. Cuba tengok gambar ni kenal tak? Ada tak? Ada ya tu. Ya, budak ni halus lagi. Budak ni nama Aisyah. Anak dia, anak saya demo Abu Bakar. Nabi panggil Abu Bakar lagi. Abu Bakar yang kuasa puak kat amor dah. Panggil Abu Bakar lagi. Cuba tengok gambar ni Abu Bakar. Hei, gambar anak amor. Ya tu suruh malaikat kat amor suruh nikah budak ni. Hai, nak nikah anak Rasulullah anak amor kecil. Setengah kata 7 tahun, setengah kata 8 tahun. Lepas tu Nabi kata pergi royak dia atau kunuk dia. Tengok Nabi. Ada. Abu Bakar ni bijak. Klik siapa di rumah. Nabi nak tengok Aisyah. Klik siapa di rumah. Nabi kata Aisyah ambil satu bekas kandi. Nabi Abu Bakar buh watama lah tu. Nabi kata Abu Bakar kata, "Hei Aisyah, mu ambil wataman wak pergi ke Rasulullah dah." Rasulullah tengok yang dulu pun nak tengok betina kan. Pak Aisyah pun bibik gi. Lepas tu Abu Bakar dah kata Aisyah ingat nah, mungkin siapa ke Rasulullah moyak tu, hak ning lah. Hak kata Nabi dak sebut dak pambo tu. Aisyah tak faham lagi. Nabi kata, "Oh, jangan." Nabi heret kain lak belakang Aisyah. Heret. Nabi kata qabil ku terima, tidak jadi. Aisyah murih. Maksudnya kain urang tu. Bos apa masa jadi tu Nabi goyak. Ya Abu Bakar, kena dah weh. Bola apa putih pun. Abu Bakar kelik goyak ke Aisyah. Dekso. Tak ada arah hanya kata pokok bah ni. Rasulullah nak nikah dengan adik. Aisyah pun selalu tak ada lagi semenjak di antara dia umur yang hidup tak boleh dengar lagi kelimah hak ayah kecil hari ni lah amor sunat. Sunat ana amor boleh di bini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nak pergi tengok tu. Nikah dah serga.
Sabit telah bapa kita semaja kata kan, jangan dia malu. Sepuh Haji Mansur ni kena kat nak Nabi. Panggil betul ke tak semalu? Nabi, saya kata pun aku nak bersih dengan anakmu. Tak so Nabi nak tolak dah, malaikat dah orang dah. Tu nampak dah. Jadi cerita weh. Sedap cerita ni. Tu oleh itulah nak suruh kata anak. Selawatlah ke Nabi seboleh-boleh, mungkin banyak. Habis kata dia, dan ketahui olehmu bahawasanya sekalian bagi zikir tidak diberi pahala dan tidak diterima akan zikir malaikat serta hadir hati. Ingat, zikir la ilaha illallah subhanallah, tak ada boleh pahala malaikat kena hadir hati. Sabit kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kena buh ijmali tak apa dah. Mana Allah je Tuhan, Allah je Tuhan, Allah je Tuhan. Kalau kita tasbih subhanallah, maha suci Tuhan daripada perbuatan tak layak. Subhanallah, maha suci Tuhan daripada perbuatan tak layak. Kena wisilah makna dia. Kita kata Allah Akbar, Allah Akbar, Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. Kena sila makna. Mengikut Datuk Ning, siapa dia berzikir lain pada selawat, kalau tak ada silah hati, pahala tak ada. Saja je. Malaikat selawat, lagi pula malaikat baca Quran. Tak apa. Ya kerana baca Quran Haji Mansur, satu huruf boleh 10 kebajikan. Kalau kita malas sangat Haji Mansur, malas sangat je Nabi, bismillah banyak. Kerana bismillah huruf dia khilaf, setengah kata 19 huruf. Pas kita baca bismillahirrahmanirrahim sekali, satu huruf 10 kebajikan. Pas 19 190. Baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Pas malah we hidup waktu pada dah. Ya bismillah ni salah satu pada ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Pada dah. Kalau itu sangat baca qul huwallah. Qul huwallah kita baca 3 kali habis, supaya baca Quran 3 kali sekali khatam. Kau fikir tengok. Tapi setengah orang agak pergi di atas hadiah pahala, baca 3 kali ya, hadiah pahala. Supaya kita khatam Quran sekali. Tu kelebihan nah, habis. Sikit-sikit lagi. Dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mesti kena di antaranya sila di antara makna. Oleh itu maka diterima kedua-duanya baca Quran dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dapat pahalanya, pahala kedua-dua tu, serta tidak hati-hati. Sabit itulah saya pun nak minta kita semua nak mengaji kelebihan selawat dah. Selawat we kuat. Selawat sampai kuat, serabut ke apa selawat. Nak tidur malah selawat. Seperti mana saya ada ayat lah. Orang Khurasan. Sudah cerita ni saya kita berhenti lah. Orang Khurasan ni dia ni terbulah Haji Mansur, terbulah Haji Nabi. Tapi ada senegah besar. Tapi dalam sedega menega dia terlebat dengan menorebo. Setelah dia umur tua, dia hajar anak dia. Dia tadi abah umur tua dah ni, kita pergi buat haji ya. Khurasan tu bahasa Arab, bahasa lain panggil Iran lah ni. Iran, negeri Iran. Dia pun selalu berjalan sampai di atas negeri Baghdad, tak silap, negeri Iraq. Sampai di situ ayah sakit. Sakitlah ayah sakit, habis ke bomo mati je masuk. Setelah mati, air muka ayah tengok supulah dengan babi. Tu tapi uduh sikit sebut tu. Uduh. Dia pun selalu menangis, teriak lah, malu. Ambil kain tudung di atas muka ayah, teriak. Apa sebab ayah begitu lalu? Ayah orang molek apa gitu lalu. Setelah tu tegak, ia jenera atas perut ayah. Mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mari
Buka muka ayah sapu berdoa. Buka muka ayah sapu berdoa. Buka katuk, buka sepat 3 kali. Cerah muka ayah. Sudah begitu, orang muda tak pegang tangan. Kita siapa kamu? Dia pun jawab, saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang muda tu tanya, apa sebab boleh saya mari? Apa sebab boleh akan mari ya Rasulullah? Ayah hamba kelebihan gapo? Dia pun jawab, saya setelah ayah dia mau mati, saya tak boleh duduk. Malaikat di atas harta khobar suruh saya mensyafaat. Ayah dia mau nak tidur malam, tak biasa tinggal selawat aku 100 kali. Tu. Ya ayah demo ni nak tidur malam, tak biasa tidur, mereka selawat atas kurulu 100 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Kamar dia, aku mau syafaat. Lepas dia tanya pula hangana muka ayah ramu, muka ayah hamba huduh gitu lalu tu. Ayah demo terlebat menorebo. Siapa dia terlebat dengan menorebo, emo tak tunjuk tak dunia, emo dak akhirat. Hak saya takut akhirat. Dunia mudah minta tolong. Hati ingat kalau orang tu mati muka beralih nampak huduh, cerah tu. Sabit tu saya nak minta kita kampung Sumu. Kepik duit sekadar mana lebar. Tak usah kacil lah. Tak usah kacil lah. Tak ada. Ada salah satu Syekh mak Allah. Nah, dia kenal dengan babo ni banyak, lebih kurang kat 3-4 bulan dah lah. Kau masa saya bank gerak duk ayat atas babo saya ni tak ada kaya dengan duit ni lain dah. Tak ada. Jangan duitku pun tak ada. Lepas telah ni mana duitku dia juta-juta tak save babo kali ada 2,000. Kita lah ni banyak duk lebat dengan mana rebo. Apa-apa jadi rebo. Apa-apa jadi rebo. Lebih lagi pula hak duk jadi sangat sekali dia mau ambil duitku nak rebo. Oleh tu lah sekali lagi saya sebenarnya mengingat pada ahli kampung kita semua, ya kita hidup learning khususnya nak beli kereta. Kereta pula hak dalam Kedah tak lepas daripada asuran. Jemang surat, jenafirah. Kamar dia wayak dah ke raka sud. Raka pesen hak pesen kih lalu harga banyak tu rak. Harga asuran harga banyak tu. Kamar dia sebut kecep begini dengan wayak pula dah. Dok biar 10%. Dok biar hang persen wayak tak? Wayak dah. Kamar dia setelah dia wayak balas tu, hak dia wayak ikut dia, dia duk wayak tu. Tujuan kita nak ikut dasar jalan bab syariat. Khususnya kita orang bermazhab kita Imam Syafi'i. Oleh tu Imam kita Syafi'i dia buat kaedah. Dia kata al-hiyalu minar riba makruha. Halah pada riba tu makruh satu riwayat. Setengah riwayat kata di antaranya al-hiyalu minar riba jaizatun. Tapi cukup syarat dia. Oleh tu saya pun sebagai nak ingat baik ahli kampung kita semua, sekiranya kita nak ambil duit bank, duit tanakan, we kena cara lepas pada rebo. Beli kereta asuran lepas pada rebo. Lagu mana? Seperti misalnya sebuah kita nak beli, katakanlah seperti mana di antara kereta Isuzu ko, kereta apa dia Fortuner ko. Lah ni kereta punya hampir-hampir kat 2 juta. Kalau hak pesen rupi setiap RD tu kat 2 juta lah ni. Tak kata ke? Pas ambil duit mana kita mereka Haji Mansur. Tak kata ke? Payah. Tu. Oleh tu hak ni saya sebagai ingat-ingat ni. Hak Nabi datang pada hadis, dilarang satu benda akak jual beli 2 kali. Tu tak boleh. Lagu mana? Aku jualkan di kereta ni kis sejuta dan asuran juta 2. Hak tu tak boleh. Tak tahu tak mana. Lepas kamar kita alhanu. Ada pun nak lepas hak ni hak saya dak buat terhelah pada rebo tu. Misal dia katanya harga kis juta. Harga asuran juta 5. Berapa bulan janji nak bayar? Ya orang ada antara 7 tahun ni tahun lain rakyat ya apa ada tak?
Kita nak wapa, kita nak 5 tahun. Kira wapa harga 5 tahun 1,800,000. Akad 1,800,000 tu. Pia tujuh akadnya. Naik kakak ya wakidah tu. Ya apa lah. Ambo jual, ambo kairut kaneng. Hai kat Haji Hanafi. Tu siya pun tak apa. Naik raka 1,800,000 baht. Haji Hanafi pun.ผมซื้อkah. Misalnya. Kah bekah ke. Lepas tu, dia tanya pula. Leo, nak winyak mana lu? Dia Hanafi kata, lah ni kita ada ku dulu. Dia panggil daw. Ada 900,000. Wih 900,000. Hak lain lagi tu. Nak wih boleh-boleh. Wapa boleh-boleh. 10,000. Tak ada apa. Tak ada yang dia reba kat apa. Begitu juga saya nak ayat sekiranya kita nak ambil duit wak umuh ditanakan. Maka kita di atas ambil daun apa daun cenduk dah. Ya harga cenduk ni ada harga. Ada cenduk harga 2 juta, 3 juta. Kita di antara cenduk ni semua orang peramu boleh. Cenduk ni laku. Boleh buat pakai kerja aktibar cenduk ni. Cenduk laku di atas 1,500,000. Kita nak 1 juta boleh ambil dah. Kamu kita jual cenduk dia. Kita ambil 1 juta kena bayar apa? Misalnya ambil 1 juta bayar 1,200,000. Kita jual cenduk dia 1 juta. Sudah ya kau bak puasa. Ia pun jual kita klik 1,200,000. Lepas tu bayar dengan bayar berasal sebulan 20,000. Katakanlah tak ada apa. Ia benda-benda boleh buat nak boleh lepas pada undang syarat tu. Tapi kita buat kerja tak belajar, tak tanya orang. Bila tak tanya orang hak dunia ni, kalau setakat kita di antara habis duit tak apa lagi. Bimbel takut lekat hotel lah akhirat esok nak payah ambil mana je masa. Dunia ni kalau lekat hotel dunia boleh hutang orang. Dia tengok dia mau kepik waktu masuk guk nak perakan dah. Boleh lagi minta je mangsa 100, ayah teh 100 di dalam di antara dalam akhirat esok anak nak bayar tak boleh. Tar mana je masa? Tar mana je Nabi? 2 beranak. Dah. Kamar 2 beranak, hak ni hak saya duka cerita ni. 2 beranak di antaranya anak tu masuk syurga. Tak silap saya. Ayah ada salah tak lepas. Maka ayah minta dek hak baik ke dek wi kat ayah. Anak ayah nak kata ayah, amu nak wi tak leh. Amu nak wi tak leh kalau amu wi kat ayah, amu jeluh neraka syurga. Jeluh neraka, amu nak wi tak kamu rasa di syurga dah. Tengok nak minta tak leh. Begitu juga anak dia semasa hidup dunia juga molek. Lepas tu dia pergi mimpi, tak silap. Cuba tengok lagi tak Duratun Nasihin. Dia pergi mimpi dalam syurga, tengok mek duduk dalam neraka. Ayah dalam syurga. Ayah duduk dalam syurga, duduk dengan bidadari serenuk. Dia royak. Dia teriak tak ayah. Ayah mek duduk danung. Ayah jawab tu mek dia mula neraka. Allah ya tak ayah ni ganolah tak kasih ke ummu. Oh ya kata lebih dah kasih lagi. Tak ada arah amu nak duduk dalam syurga nak pergi tolong neraka tak leh. Kalau boleh tolong air setengah aku nak ui. Anak dia capa di antara air ayah nak minum, wagi di mik dia. Leh, sudah jaga esok tangan akik tak leh. Akik tak leh. Kih dia dak kuat. Akik tak leh. Akik tak leh tu habis. Tengok kita lah ni kalau tok bomo kat semak ni. Dia pun yak cerita bomo tanya buat apa? Jadi jumpa orang alim ulama. Apanya sebab? Dia yak cerita dia mimpi dia kata. Mimpi dia kata kita tengok ayah dalam syurga, mek dia atas dari dalam neraka. Lepas tu amu tak boleh tengok mek amu dalam neraka. Cuma tengok ayah dengan bidadari dia kata. Sehingga siapa amu minta ayah nak minta leh, amu capa. Sudah tu tok guru suruh pergi baca amalan lepas. Akhir sembuh tangan kih po kelebihan kerana mung terhormat ke ibumu dalam neraka tadi. Ni sabit nak ayat kita semua tak sadar kedai bel dah. Sabit tu lah setengah-setengah orang yang mikir je Nafi, dia minta ke Tuhan. Ya Tuhan, kalau nak denda ke nak bakar dunia lah. Mu nak godel ke dunia lah. Tak sedap godel lah akhirat.
neraka dalam akhirat lebih berapa ribu kali ganda lagi. Kena bakar-bakar inilah ada sih mak Allah. Ia tu orang memang lah dah. Orang tua kita saya cerita orang ni, tak sebut nama lah. Saya budak-budak lagi duduk dengan buat kebun dengan ayah saya. Jadi dia ni orang betina ni lara sikit. Tu. Kalau sebut nama sekejap sangat nak royak ni bukan atas harapan nak kita mikir. Dia ni orang tua buah babur royak sendiri. Gadah buah babur motang rengai ngamik sikit lah. Dia piah litah dak peh. Tino ni. Kecek tino ni lara sikit. Terakhir dia pun lara sikit. Dia pergi Mekah. Nyala habis ni. Ambil buah ni nyala habis. Pasal dia minta doa Tuhan. Ya Tuhan. Amba pergi Mekah tak sera dengan amba duk main dunia duk berzina teruk. Dia kata nak minta Tuhan bakar mu dunia lah. Kita bakar silap duk dalam bilik ingat apa bakar habis kok ni. Sepuh hati dia tahwiyah makbul duk dia. Sabit sebuleh-buleh kita ni ke gapo-gapo minta Tuhan denda. Sabit itulah Abdullah Ibn Mas'ud. Dia sakit teruk semasa dia pergi di Madinah ke masa Sayyidina Uthman jadi khalifah. Dia sakit teruk hingga sampai Sayyidina Uthman pergi ziarah dia kata, "Hei Abdullah Ibn Mas'ud, tok bomo hak bijak-bijak ada. Amba nak bawa lagi dah. Rasah dah. Sakit amba tok umur amba dah. Pasal apa? Tuhan denda amba ni nak lepas dak akhirat sah. Tengok tu. Lepas tengah tak apa mun tak sihat tu harta benda amba, keluarga amba, cucu-cucu amba tak ada sesak sama sekali ni. Sayyidina Uthman tanya, pasal Rasulullah ijazah ke amba dah, Rasulullah doa ke amba dah. Gapo? Rasulullah wasiat ke amba. Ya Allah Ibn Mas'ud, mu nak tidur malam jangan tinggal baca surah Waqiah. Tak sesak sama sekali. Lepas tu Rasulullah SAW dia kata kamu kena wasiat kepada anak-anak. Sabit titih keturunan Abdullah bin Mas'ud tak sesak sahabat. Okey, dia hidup baca surah Waqiah nak tidur malam. Sabit saya nak pesan kita guys semua tidur malam baca surah Waqiah. Insya-Allah tak sesak sama sekali. Habis cukup. Insya-Allah kita hibur minggu depan pula ni sebagai di antara buat mukadimah. Tapi buat mukadimah pun dah jadi lama sikit. Kama dia katanya wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya alf marratin lam yamut hatta yubashshara bil jannati. Wallah. Dia nafi tak ai situ nak akal lagu mana apa? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma iftah. Allahumma 'alimna. Seboleh-boleh kita ngaji kitab.